Assalamualaikum semua, kembali dalam podcast Bola Sepak Bermaruah episod 3. Dah 2 episod aku tak perkenalkan diri aku. Aku Kit, Karami Kamil, apa saja lah yang kau nak panggil aku. Ini episod ketiga, kita nak wrap up pasal prestasi skuad Harimau Melaya pada saingan Piala Asia. Tetapi sebelum tu aku nak minta maaf, suara aku tak ada. Ini semua salah Romel Morales. So kalau aku jumpa Romel Morales lepas ni, siaplah dia. Seperti biasa, rancangan ni akan ada, bukan aku bersorangan, akan ada guest-guest juga. Bukan guest lah, ni lagi guest tetap. Kita kenalkan Jang, bergegar lagi Mike. Hello Malaysia. Dan Jack. Please call me Syahmi Safari please. Syahmi Safari. Suka aku nak tunjukkan kat sini yang hanya aku seorang saja yang patriotik memakai jersey Malaysia. Jang dah tukar kewarganegaraan jadi orang Qatar. Jack dia kata dia hang tuah tadi. Tak tahulah betul ke tidak. Aku ada sponsor, aku kena ikut cakap sponsor. Sponsor minta aku pakai baju Qatar. Thank you Azrin Mokhtar. Fresh daripada Qatar. Okay. Alright, tanpa berlengah panjang, kita terus bincangkan pasal prestasi skuad Harimau Melaya. Okay, Jang, Jack, kita sama-sama tengok dekat Jambox nilai. Feeling Jang dululah. Feeling kau lah lepas seri 3 sama tu. Celebrate macam menang. Kan? bukan macam menang match, macam menang World Cup. Siapa sangka dapat 3 gol? Tak sangka lah. Tak sangka dapat 3 gol kan. Dan gol last minute pula tu. 2 kali lawan Bahrain kita kena gol last minute kan. Lawan Korea Selatan kita dapat gol last minute macam tu. Enjoy. Jack, One of the best atmosphere yang saya pernah rasai. walaupun bukan kat stadium. Walaupun bukan kat stadium. Suasana tu semalam tu ibarat macam kita ada kat Doha, tapi versi nilai. Okay, bersinilai. Dan ada Korean kali tu duduk kat situ. Mungkin dia kerja betul. somewhere dekat nilai kan. Dia orang pun datang. Aku tak perasan kewujudan mereka tu. Adakah mereka bersedia ataupun mereka turut enjoy sama macam kita? Dia dalam 2 family aku tengok. Basically dia orang senyum gelap-gelap macam tu je. Dia orang nak suasana juga kot. Suasana lah. Sebelum tu Jack, sebelum kita teruskan, sebelum perlawanan kau ada tanya aku bagi tahu prediction aku. Betul. Which is totally wrong. Betul. Dan kau cakap pada aku yang tak bang, kita boleh seri bang malam ni. So perasaan kau juga lepas kau tak tilikkan kau ni betul? Sebab saya tahu semalam saya adalah orang yang betul. So buat pertama kali greatness salah. Sebab Okay. Sebelum kau teruskan, greatness bukannya sempurna. Dia masih buat silap tapi jarang silap tu. dia sebab saya nak cakap memang kita akan bersandarkan dengan benda yang sangat-sangat realistik. Tapi entah macam mana semalam, mungkin dengan semangat cuti Taifusam tu membuatkan rasa memang akan draw. So alhamdulillah, prediction draw saya mungkin dalam 1 sama macam tu. Tapi 3 gol, Allah merahmati bumi nilai semalam. Jang, apa ni? Kita nampak game lawan Korea Selatan ni, kita Kim Pan-gon turunkan, Brandon Gan dia turunkan, Daniel Ting di bahagian pertahanan kanan menggantikan Matt Davis yang kau begitu betul-betul marah sebelum ni. Darren Lock pun main. Pendapat kau lah, kenapa pemain-pemain ni, Brandon Gan, Darren Lock, tak diturunkan daripada awal kejohanan ni? Pilihan Kim Pan-gon kan, aku sentiasa respect apa pilihan dia. Aku rasa dia lebih tahu. Betul. Mana-mana coach pun. Betul. Mana-mana coach pun bila dia memilih pemain dia lebih tahu siapa yang patut diturunkan. Dan
aku tak rasa dia ada tekanan daripada kita, daripada netizen ke, daripada mana-mana tekanan. Daripada WhatsApp ke? Daripada WhatsApp ke, aku rasa dia tak ada tekanan. Dia boleh pilih mana pemain yang dia rasa paling sesuai pada waktu itu. Dan menurunkan Brandon Gunn. Dan bila aku tengok Daniel Ting tu kan, aku rasa memang posisi tu agak susah untuk berada. So aku rasa Matt Davis pun kalau berada kat situ pun dia susah nak perform. Dan bila aku tengok bila dia naik ke atas untuk buat overlap, aku rasa Matt Davis lebih bagus lah untuk crossing. Dan aku lebih percaya kepada Matt Davis bila dia naik atas dan buat crossing berbanding dengan pada Daniel Ting. Tapi okey, kau cakap macam tu betul. Cuma bila kalau kita gunakan, kalau Malaysia gunakan Matt Davis akan lebih bantu menyerang, betul? Ya, betul. Dan itu yang terjadi pada perlawanan berdepan Jordan dan Bahrain. Apabila kita cuba menyerang dan bila kita kena counter, defense kita terdedah kepada bahaya-bahaya ni semua. Dan aku rasa kau tak rasa Daniel Ting jalankan tugas dia? Sebab aku pernah dengar ada quote, aku tak ingat siapa yang cakap, a defender's task is to defend. Okay. Ya. Defend tu maksudnya aku pun ada juga dia punya apa macam tu. Aku punya ni ialah kau punya posisi adalah defend. Itu dah rumah kau. Kalau kau keluar meninggalkan rumah kau untuk melakukan overlap, rumah kau kosong, tak ada siapa tunggu. Okay. Dan orang akan masuk daripada situ. Orang luar akan masuk dari situ. Kau kena balik untuk defend balik posisi kau. Tapi kalau kau mungkin sekarang pun memang banyak tim menggunakan right wing back. Dia adalah back, dia adalah overlap untuk jadi winger. Tapi posisi utama kau adalah defend. Dan kalau kau tanya aku secara peribadi, Daniel Ting apa yang dia buat semalam adalah sebagai seorang defend je. Aku tak adalah katakan apa yang dia buat tu luar biasa. Defend itulah kerja dia. Dia kena protect. Dia kena block orang daripada membuat percubaan. Betul. Itulah kerja defend. Dan dia jalankan semalam je. Kalau kita perasan, especially second half, pada aku lah second half, aku rasa Daniel Ting cukup menyerlah. Beberapa kali dia, aku tak nak cakap dia simpan Son Heung-min dalam poket, tapi Son Heung-min agak buntu untuk sebahagian besar separuh masa kedua untuk melepasi pertahanan dia. Kau rasa? Saya pun ada cakap dekat abang kat semalam, bang, belah kanan ni nampak macam tak efisien lah bang. Kenapa Lepas tu perbualan tu terdiam. Tapi kalau kita tengok balik at the first half tu, dia nampak macam eager sikit lah. Mungkin dia nak prove something. Sebab kita tahu Daniel Ting ni dia adalah seorang pure left foot, kaki kiri. In fact dekat Sabah pun dia memang posisi asal dia sebagai left back. Tapi meletakkan dia semalam sebagai seorang pemain yang bermain sebelah kanan memang one of the risky tactical from KPG lah. Tapi he deliver the task very well. Second half saya tak nampak pun yang dia overlap sangat. Tapi cara dia track back ke belakang, sangat-sangat defensif, clean tackle, pressure. Son tu memang patutlah dia main kat Spurs je. Tak layak pun main kat mana. Jack cakap, aku tak cakap. Jack cakap kepada penyokong Spurs, Adam Carruthers antaranya. Kau marah Jack nanti. Kita dah selesaikan, kita dah habis cakap pasal defender. Walaupun semua aku terpaksa ulang sekali lagi, semua pemain skuad Harimau Melaya beraksi dengan cukup cemerlang. Tapi kita tak sempat lah nak cover semua kan. Show ni pun sekejap je. Aku terpaksa teruskan ke bahagian tengah. Oh, ada seorang lagi defend, lupa. Special mention. Special mention. Dion Cools memang daripada first game. Aku betul-betul aku letak dia minit nombor 2 lah. Dion Cools kat tengah-tengah tu kan. Aku duduk dengan Bob UN9 kan, budak UN9. Bang, dia macam minta crow lah bang, dia duduk tengah tu. Memang aku tengok betul juga kan. Bola masuk dia heading keluar. Bola masuk dia tendang keluar. Bola masuk memang dia macam minta crow lah bang. Dia macam lakukan blocking tau. Blocking orang minta crow. Aku tengok betul-betul sepanjang game tu. Memang betul lah. Dion Cools kat tengah tu penyelamat Malaysia. Betul aku setuju. Daripada awal, daripada first game pun. Okey, tadi Jack ada sebut satu nama, Dominic Tan. Aku nak tambah satu lagi nama, Faisal Halim. So Dominic Tan dan Faisal Halim. Sebelum kejohanan, aku rasa Dominic Tan antara pemain pertahanan yang sering dikritik. Faisal Halim tidak sangat, tetapi untuk 2 perlawanan pertama kita pun dah pernah cakap Faisal Halim bukan jadi Faisal Halim yang kita kenal. Tetapi pada perlawanan berdepan Korea Selatan tu, gol Faisal Halim tu, aku lambat celebrate. Aku cerita dengan kau, lambat celebrate sebab aku tak percaya bola tu masuk. Dan Dominic Tan betul-betul seorang warrior lah atas padang. Kau rasa adakah kita kena hantar surat permohonan maaf kepada Faisal Halim dan Dominic Tan, ataupun kita buat tak tahu je sekarang ni?
Tapi sebenarnya dia orang bermain bermati-matian. Ya, betul. Satu tim bermain bermati-matian. Itu je lah membezakan sebenarnya. Bermain bermati-matian ni, itulah dia. Kau akan masuk juga. Kau akan protect kau punya goal. Itu yang berlaku dan itu yang menyebabkan Korea tak ada gol permainan. Jadi Faisal Halim pun sama. Tapi aku nak cuba bagi tahu lah, kan sebenarnya ketiga-tiga game kita tu, itulah beza bermain bermati-matian. Antara 3 game ni, game yang ketiga bermati-matian. Ya. Tapi kesemua game ni berkongsi benda yang sama, iaitu possession kita tak ada. Betul. 30%. Ketiga-tiga game lebih kurang sama je. Kita tak boleh lah nak kata kita inilah corak permainan Malaysia. Nampaknya Jang buat research. Benda obvious. Benda boleh. Sebab dia boleh tahu 30% je 3 game ni. Lebih kurang. Okay. Jack, kau rasa Dominic Tan dengan Faizal Halim, adakah selepas ini wajar kita semua terus mengkritik ataupun kita kena tone down sikit lah? Untuk Dominic Tan tu, for Dominic, he does a domination yesterday. Oh, dia ni asal dia macam ni sekarang ni. Dia makin liar lah dia ni. Lepas tu? Sebab kita tak percaya yang benda tu dia buat. Yeah. Dia boleh tackle macam tu. Dia boleh tadah muka dia. Header bola keluar. Kita memang tak percaya. Betul ke ini Dominic Tan yang kita tengok sebenarnya? Ataupun ini Dominic Tan yang lama? Macam tu. Tapi semalam tu memang, sebab dia, saya boleh katakan selain Coles, Stoke Wilkin, Dominic Tan antara pemain yang konsisten dalam Asia Cup ni. Even baru dia main 2 game saja. Tapi memang sangat-sangat baik. Memang tatu dia memang baik lah. Suka untuk aku bagi tahu Dominic Tan antara pemain yang digilai oleh ramai gadis-gadis di Sabah. Itu yang aku dimaklumkan lah oleh pihak. Boleh bah. Boleh bah kalau kau. Sorry lah, mungkin aku nampak tak bersuara, dengar macam tak bersemangat, tapi sebab aku tak ada suara. Kita dah cakap pasal Faisal Halim, Brandon Gunn. Aku kena sebut juga, selepas digugurkan dalam 2 perlawanan pertama, aku sangat-sangat rasa kemasukan dia untuk perlawanan ketiga ni mengimbangkan semua pemain. Aku rasa kehadiran dia tu buat semua pemain settle down. Ni pendapat aku. Macam mana Philipp Lahm suatu ketika dahulu untuk Jerman, skuad kebangsaan Jerman, kalau Philipp Lahm tak ada, Jerman tak boleh main. Tetapi benda tu sama kepada Brandon Gunn. Jang, kita pun tahu bapak dia asal Seremban kan, bapak dia kan? Atuk dia Seremban, maafkan saya. So, apa komen kau pasal Brandon Gunn lah? Saya baru tahu ni. Itulah kau tak Tak risau. Kau tak- ada banyak benda tak tahu. Don't worry. Brandon Gunn lah. Kau rasa dia pada usia 36 tahun dia masih boleh beraksi macam tu? Dia kena buktikan. Itu yang membezakan kebanyakan pemain pada waktu itu. Dia kena buktikan. Pada usia begitu, dengan fizikal macam tu, dia masih boleh bermain. Dia bukan tak aware benda-benda yang orang kata pasal dia. Dia aware. Dan dia kena buktikan. Aku rasa itu yang menyebabkan seorang pemain tu akan perform atau tidak. Kan, walaupun pada ketika dia tak boleh, dia kena bolehkan jugalah. Kau tak rasa ke masa dekat tengah tu Jack, dia dengan Stoke Wilkin nampak macam betul-betul on the same wavelength, on the same path, tak perlu nak tak nampak langsung kehuru-haraan tu compare dengan bukan nak kecam, buat perbandingan compare dengan ketika Stuart Wilkin beraksi dengan Afiq Fazail, kemudian Stuart Wilkin dengan Nacho sekejap. Aku rasa Stuart Wilkin dengan Brandon Gunn tu betul-betul partnership yang Betul. aku rasa kau. Untuk game semalam, secara jelasnya kita nampak partnership antara Brandon Gunn dengan Stuart Wilkin rasanya boleh dikatakan sifar miscommunication. Ibarat 2 otak bersambung. So ada link up antara 2 pemain tu. Memang nampak macam Speak the same language lah. Tak, sebab kita bermain dengan double pivot semalam, dua midfield sahaja. So whenever Stuart kat atas, Brandon ada untuk tolong. Betul. Whenever Brandon kat bawah, Stuart ada untuk tolong. So dua-dua memang kita boleh kata deserve the spot yang tengah tu patut main daripada awal. Adakah kau rasa kalau kita ada game keempat dan kelima, tim akan lebih improve? Ya, dengan syarat kesebelasan utama yang beraksi berdepan Korea Selatan tu dikekalkan. Ni pendapat aku. Kalau Daniel Ting masih berada di right wing back, tengah kita siapa semalam, Dion Cole, Syarul Saad dan Dominic Tan, Corbin Ong memang sentiasa perform. Aku tak pernah Aku sentiasa respect pada Corbin Ong. kan, sentiasa perform.
Brandon Gansu. Okay, aku rasa sangat-sangat cemerlang. Faisal Halim pun main macam biasa. Arif Aiman, kau perasan, kau ingat tu semalam masa Arif Aiman lari melepasi. Itu adalah Arif Aiman masa tu. Masa dia buat larian, aku kata inilah Arif Aiman. Ya, dan yang aku paling memang belum ni. Yang aku paling suka Arif Aiman masa tu, pemain-pemain Korea Selatan yang dia dah lepas tu, pemain-pemain tu cuba tarik dia tapi dia gagahkan larian dia. Rip, kau different level lah, Rip. Kau different level lah. Different level lah. Okay, memandangkan producer pun dah cakap kita telah melepasi waktu kecederaan, so kita akan berehat sekejap. Bagi aku makan Strepsil. Tak bagi iklan free pula. Kemudian kita sambung selepas ni. Kembali ke babak kedua podcast Bola Sepak Bermaruah selepas berehat untuk 15 minit. Coach pun dah bagi taktikal baru untuk second half ni. Kita terus kepada Jack untuk lakukan serangan. Jack, kemasukan Darren Lock dalam perlawanan berdepan Korea Selatan banyak impact yang dia bagi pada aku. Ada juga yang berpendapat, netizen penyokong berpendapat yang kalau tak ada Darren Lock, identiti corak permainan Harimau Melaya tu tak nampak seperti ketika kita menggunakan Paulo Josue dan Romel Morales pada perlawanan pertama dan kemudian kedua. Apa pendapat kau? Satu je saya boleh cakap awal-awal, high pressing. Sebab kita memang kenal Darren Lock. Mana-mana game pun dia akan press saja. Memang dia akan orang yang pergi ke depan, tak dapat bola pun tak apa, asalkan dia berlari. Dia bukan berlari-lari kejar ayam. Dia memang pergi saja. Kau mengata siapa ni lagi kejar ayam ni? Takut dia nak jawab. Sebab first goal yang first goal yang Faisal Halim buat curl tu adalah disebabkan dia. Dia berjaya intercept bola tu hasil daripada high pressing dia sendiri. And disebabkan benda tu, saya rasa kau memang kena main even lagi 30 tahun akan datang lah. Jang, takkan nak harapkan Darren Lock sampai 50? Tak. Sebenarnya okey lah, betul lah tu, Darren Lock ada kredit dekat situ. Itu dia masuk. Dia press sebenarnya. Apa tu, sebab kau nak tunggu orang buat mistake tak dapat. Betul. Especially tim yang macam Korea ni kan. Kau nak tunggu dia salah passing, bola muntah, bola hilang, kau tak dapat. Cara dia lah kau kena masuk. Dan chances tu datang kebetulan berada dalam kotak dekat dengan kotak Korea Selatan kan. Itu satu sumbangan yang sangat bagus lah. Aku tengok kebanyakan kalau kau mula melakukan pressing yang jenis masuk macam tu dan main ke hadapan, chances tu akan ada. Sebab tanpa satu percubaan, tanpa chances kau takkan dapat gol. Disebabkan kita dah cakap macam tu, tak ada chances, tak ada, kau tak pressing, kita susah dapat gol. Hadir gol ketiga pada minit ke 105. Hasil gerakan baik pada aku, gerakan baik daripada pasukan Malaysia sendiri. Hilang bola, rampas bola kembali, build up. Stuart Wilkin bagi ke Paulo Josue. Paulo Josue jumpa Romel Morales. Kita tahu ada kombinasi KLCT di situ. Dan Romel Morales menjaringkan gol penyamaan. Aku nampak kat situ satu benda yang aku nak selalu tengok. Iaitu kau dapat bola, kau terus passing. Ya, betul. Jangan dribble, jangan bawa lagi, jangan cuba pusing, jangan tu semua. Dapat mungkin 2 touch kau dah passing. Dan Morales pun 1 touch tak salah aku untuk kiri, kontrol dia yang kiri, kemudian untuk finish dan kanan. terus shoot. Itulah benda yang aku nak daripada tim Malaysia sebenarnya. Jangan terlalu banyak dribble, jangan cuba nak pusing, jangan nak itu, sebab itu hanyalah satu memberi masa untuk orang masuk. Sebab orang tak akan bagi kau try. Jadi dalam kes macam Morales tu, Korea Selatan punya defender tu tak sempat buat apa. Tak sempat nak block semua. Jack, tak silap aku, Romel Morales masuk pada minit ke-10 waktu kecederaan. So dia skor minit ke-15 waktu kecederaan dalam tempoh 5 minit. Dan ketika kemasukan dia tu mendapat respons yang agak ganas daripada netizen dan juga beberapa figura tempatan. Saya tak nak sebut nama. Tapi dia jawab kritikan tu dengan gol macam tu lah. Kau, opinion kau lah. Okay, aku tanya kau jujur je. Aku jujur je. Sebab sebelum ni kau pun ada cakap pasal Romel Morales. Betul. Tapi aku takkan cakap depan kamera. Aku jaga air muka kau. Betul. Masa Romel Morales nak masuk, adakah kau, come on, Romel Morales masuk, ataupun Romel, asal bukan mana satu? Actually saya nak balik ke soalan tu kepada Paulo Josue sebenarnya. Okay. Sebab once Darren Lock dikeluarkan and then masuk Paulo Josue tu, itu yang first questioning datang pada saya. Okay, kenapa kau persoalkan benda tu? Sebab time Darren Lock dikeluarkan tu, tak silap saya kita masih lagi leading dalam 2-1, tak silap saya.
And then sepatutnya kalau kita lah kan, kita mesti nak parking the bus. Nak letak siapa-siapa kat dalam kotak untuk defend goal saja. Even nak letak YB Menteri Pengangkutan pun letak lah, Rapid KL, KTM semua letak. Tapi coach mengeluarkan Darren Lock menggantikan dengan Paulo Jose. That's mean he needs sense of attacking lagi. Dia nak attack lagi. Saya putar sikit bang. Okay. Saya nak bagi kredit dulu dekat gol Romel Morales yang hasil daripada build up daripada bawah sebenarnya. Saya tak pasti last saya tengok Malaysia gol daripada build up daripada bawah tu bila, saya tak pasti. And then kita nampak ada transition daripada belah kanan ke kiri, which is kita tengok ada 1-2 pass, short pass, apa semua. Sampai ke kaki Romel Morales tu, subhanallah. Tapi sebenarnya saya nak bagi pujian juga dekat KPG. Sebab itu sebenarnya yang saya nak. Bila dia masukkan Paulo Jose, dia tahu Paulo Jose tak boleh buat apa-apa keseorangan. And then dia masukkan Romel Morales macam mana KL buat. So Paulo Jose main belakang, Romel Morales main depan. Itu sebenarnya taktikal yang betul, bukannya 2 game yang lepas. Itu sebenarnya masa dia letak Romel di bahagian kiri. Yes. Okay. Letak Romel dekat depan and ada false nine kat belakang, which is Paulo Jose. Itu taktikal yang sangat bagus. Tapi time tu saya tak makilah. Saya depan kamera je dia tak maki. Aku bagi tahu korang, depan kamera je dia tak maki ni. Tapi once bila Romel Morales score first untuk national dia, di pentas sulung dia, ini adalah permohonan maaf kepada Romel Morales. Saya dengan sukacitanya memohon maaf. Saya berterima kasih untuk gol tersebut. Rakyat Malaysia sangat-sangat berterima kasih. Tapi adakah we are looking forward? Tak tahu. Okay. Aku nak kau mohon maaf kepada JPN juga. Kau mohon maaf sekali. Untuk JPN, saya akan hantar surat lah, insyaAllah. Okay, aku rasa aku setuju dah. Cuma mungkin masa pertukaran tu dibuat, kita tahu Darren Lock pun dah bekerja keras selama 70 minit time tu. Kita tahu Dominic Tan dah bekerja keras, Faisal Halim dah bekerja keras. Banyak pertukaran yang dibuat tu aku rasa sebab fatigue je. Dan aku yakin Kim Pan Gon, macam jangan cakap Kim Pan Gon tahu pemain dia. Dia tahu dah limit. Kalau kau pernah main bola kan, bila kau penat atas padang, kau lebih tinggi kemungkinan kau untuk buat mistake. So mungkin tu antara dia lah. Last but not least, ni aku tak payah tanya diorang, ni aku cakap sendiri. Shihan Azmi, terima kasih walaupun kau dapat kritikan yang sangat pedas juga pada aku untuk game berdepan Bahrain. Kau lepaskan gol pada minit-minit akhir tu, aku still rasa tak salah. Bukan salah kau, pandangan kau dihalang. Dan untuk perlawanan berdepan Korea Selatan ni, first goal tu sayang masuk sebab save tu dah cantik. Second goal free kick tu kau dah save dah Shihan. Sayang yang kena palang, kena balik tangan kau masuk. And then the last goal penalty, tak apalah, kau still dive the right way. But then aku ingat satu save dia pada babak pertama. Aku rasa ni Astro Arena punya talent Chun Hang ada highlight benda ni. Dia cakap kalau kau tak buat save tu Shihan, kedudukan 2-0 dan mungkin Malaysia tak mampu comeback lah. So terima kasih sekali lagi Shihan. Bang, semalam tu Shihan Persis Negeri Sembilan saya tengok. Kau nak kata Shihan kat JDT tak power ke? Tak, tapi aura dia. Aku saja test dia. Dia tak berani lagi mengaku benda tu. Okay, tapi ada lagi. Boleh sila. Izinkan saya. Saya. Tapi aku bola corner tu aku agak ni jugalah sebab Shihan tak keluar dan tumbuk bola keluar. Aku bukan jauh ke? Dari segi goalkeeping aku nampak aku ada persoalan lah. Aku biasa ada persoalan satu. Perlukah Shihan keluar dan tumbuk keluar? Sebab kalau ditunggu dan orang heading, angle kau jadi lagi besar untuk kau cover lah. Jadi mungkin orang yang goalkeeper dan juga coaches dia adalah yang lebih mahir dan faham nak macam mana jawapan dia. Aku punya curiosity kat situ. So nanti mungkin kita akan tengok VAR semula. Kenapa Shihan tak keluar? Okay, kita dah cover almost semua. Pasal player, kita nak cakap, aku nak tanyalah korang, Jack dulu, best player kau untuk tournament ni bagi skuad Harimau Melaya siapa? Ada amount ke? Suka hati lah. 3 orang. Siapa? Stuart Wilkin, yang macam saya sebut tadi lah. Stuart Wilkin, Dominic Tan and Cools. Dion Cools. Seorang. Dia Corbin Ong. Aku kena bagi dia Corbin Ong. Aku sentiasa suka dia, attitude dia semua aku suka. Aku akan bagi kat Dion Cools sebab aku rasa Dion Cools daripada first game tu dia sangat-sangat tenang. So tahniah Dion Cools, you've won our hearts.
Kemudian aku nak bincang sikit pasal momen-momen yang berlaku dalam perlawanan tu lah. Kita dah sekarang ni brother rambut perang daripada Melaka tu, Derek Gunn, semua orang dah kenal. Ni aku tak tipu Masa Arif Aiman score second goal kan, yang gambar dia keluar and dia menangis. Betul. Aku bukan nak ride the wave ke, bukan nak menunggang populariti ke tidak, tetapi aku nampak muka dia menangis tu, aku faham perasaan dia dan aku terus bergenang air mata dan aku bergenang je, aku tak nangis, aku bergenang air mata je, aku tak nangis. Lepas tu aku terus duduk diam lah. Kau rasa momen tu Jang? Aku faham momen tu. Mm-hmm. Aku pernah lalui momen tu juga. Tapi bukan bola, aku tengok konsert. Bila Morrissey berdiri depan mata, aku pun nak nangis tu. Normal bagi aku momen tu. Dalam apa-apa arena pun aku rasa. Tapi memanglah masa aku tengok dia kan, celaka Muhammad ni. Kenapa kau masa ni nak potong bawang kan? Macam tu lah maksud aku kan. Aku kalau dibiarkan berterusan, aku rasa ramai orang akan nangis. Betul. Aku setuju. Kemudian satu lagi momen yang aku nak highlight ialah makcik yang berdoa tu. Masa nampak tu, masa wajah makcik tu keluar, aku rasa berdoa. Kita tahu dia berdoa. Kita of course tahu dia berdoa. Kalau betul masuk, kalau kita dapat lah gol lepas ni, memang makbul. Doa makcik tadi hijab makcik, makbul makcik. Terima kasih makcik doakan Malaysia. Kemudian seorang lagi penyokong kecil yang menangis ketika Son Heung-min menjaringkan gol penalti tu. Kau tengok video tu? Tengok. Aku tak tahu lah, kau mungkin belum ada anak. Mungkin lah sedih perasaan kau lah tengok budak tu. Dia macam nak cakap, sebab korang semua dah terbang beribu batu jauh dari Malaysia ke bumi Doha, Qatar, just untuk tengok Malaysia seri dengan tim World Cup. And then bila harapan kau yang kau rasa kau akan menang ni, tapi bila that time Son score, macam retaknya hati budak tu rasa kan. Memang, by the way, yang lagi satu tu yang brother Derek Gunn tu kan. Lu sumpah baik tu. Jual motor kot. Jual motor. Ramai sebenarnya yang aku dengar jual motor tu. Tapi sebenarnya itulah dia emosi ketika menyokong. Ya. Yeah. Dan kalau kita tengok betul-betul lah, emosi ketika menyokong benda tu, yang menangis, yang macam budak tu, sama dan juga masa kita tweet. Betul. Kita tengah marah, kita tengok benda, kita nakkan sesuatu, dan bila apa yang dibagi tak kena dengan kehendak kita, tak marah masa tu kita tweet. Sebab kadang-kadang kita melakukan kesilapan kalau tu tweet. Sebenarnya emotion, emosi kita. Liridon is watching bang. Okay. Last sebelum kita dah happy semua kan. Tapi semalam lepas perlawanan tu ada analisis yang Astro Arena buat. Aku tertangkap kata-kata Datuk Lim Tiong Kim. Dia mempersoalkan satu perkara Jang. Dan aku rasa benda ni aku kena soalkan juga. Pendapat korang lah. Jang, kau sebagai bapa bola sepak beradat, Polis bola sepak dunia, Jack, kau sebagai pengamal media, wajarkah projek naturalisasi ni diteruskan berdasarkan persembahan pemain kita pada aksi berdepan Korea Selatan? Aku tengok, aku pun tak apa dengar masa tu sebab kita dah mula pergi ke arah lain. Tapi aku nak kita semua faham bahawa orang macam Lim Tiong Kim, Datuk Jamal Nasir, Khalid Ali, mereka adalah bekas pemain. Mereka berada pada zaman di mana mereka lakukan sendiri tanpa bantuan apa-apa, hardworking sendiri, dan dia orang pada waktu itu bagus, boleh pergi jauh. Dan dia orang nak tengok benda yang sama. Bila benda yang sama tak berlaku, kita mengalami kemunduran dan kita mengambil pemain naturalisasi, sudah tentu mereka akan marah. Kita kena faham statement datang daripada bekas pemain. Aku faham kenapa dia orang sentiasa bising pasal benda tu. Actually aku perlukan 1 jam untuk explain benda ni. Dan Lim Tiong Kim, dia paling layak untuk cakap benda tu sebab dia yang jadi head coach untuk kita punya first NFDP. Dia develop pemain lokal. Dan bila ada pemain naturalisasi, of course lah dia akan bersuara. Tapi adakah dia bersuara pada waktu yang betul? Aku rasa anytime is a good time lah untuk dia. Dan kau sekarang ni kau tengah live, kau ada mic, kau ada live kan? Itulah masa yang sesuai untuk kau bercakap. Aku rasa benda tu akan sentiasa dibincangkan dan didebatkan lah. Jack? Kena based on tujuan lah sebenarnya. Sebab pendapat saya, program atau projek naturalisasi ni
ditubuhkan untuk compete player-player yang berada dalam liga. Untuk compete pool-pool player tempatan nak dapat kesebelasan utama dalam liga, dalam team masing-masing dalam liga. Bukannya benefit untuk negara. Which mean benefit untuk negara tu they goes for our local talent lah. So kau macam tak bersetuju jugalah benda ni. Bersetuju untuk compete dalam liga, perebutan kesebelasan local player tak ada masalah. Tapi bukannya benefit untuk national team. Aku tambah sikit soalan aku sebab jawapan kau macam tu. Memandangkan kau cakap untuk beraksi dalam peringkat liga, okey, pemain naturalisasi. Tapi kalau pemain naturalisasi ni ada, tempat untuk pemain-pemain muda ni mungkin diambil oleh mereka. Betul. Dan untuk aku dah pendapat aku rasa dah sangat-sangat susah untuk kita dapat a bunch of young players yang dapat game time. Tak ramai. Mukhairi Ajmal mungkin salah seorang. Terengganu mungkin mengekalkan DNA mereka. Jadi macam mana Jack, kau rasa yang diorang nak seimbangkan naturalisasi untuk liga, tetapi at the same time kita produce young players untuk local players, 100% blood lah kononnya yang orang selalu cakap untuk skuad Harimau Melaya. Saya faham. At the same time, club produce seberapa banyak Faisal Halim yang ada, produce seberapa banyak Arif Aiman yang ada, produce lah local talent daripada grassroots, MSSD ke apa semua, produce. Tapi at the same time, kita tak nak bagi diorang terlampau terlampau leka ataupun terlampau selesa untuk dapat kesempatan utama tanpa challenge daripada player-player yang lebih pengalaman. Aku izinkan aku menambah. Aku memang kalau benda tu memang aku kata aku perlukan 1 jam ni. Okey, silakan. Sebenarnya on the other side kita kena local player sebenarnya yang kena improve. Naturalisasi yang datang ni kan, kita bolehlah guna ambil. Dia bukannya Kim Panggun ataupun mana-mana coach tak ada pun mengatakan mereka adalah pilihan utama. Naturalisasi ke pemain warisan ke, tempat tu kau kena rebut. Jadi apa local player perlu buat untuk rebut tempat tu? Kau kena improve diri kau lah. Pemain tempatan kena improvekan diri, kena banyakkan latihan, kena macam-macam kaedah lagi lah. Sebab tak ada kata naturalisasi itu adalah long term. Naturalisasi pun dia orang akan tua nanti. Adakah kita akan ambil naturalisasi baru untuk gantikan naturalisasi yang dah tua? Dan secara aku tengok performance naturalisasi ataupun mana-mana pemain termasuk import, tak adalah jauh sangat beza dengan kita punya lokal. Cuma kepercayaan coach tu yang ataupun sebab dah beli kena mainkan. Itu aku dah tengok lah banyak kali berlaku di Negeri Sembilan. Banyak kali juga aku dengar dah bayar mahal kena main. Dah bayar mahal kena main. Jadi sebenarnya jangan tengok kat naturalisasi tu. Kan aku dah kata aku memang tak boleh berhenti ni. Okey, memandangkan producer pun cakap kita dah hampir memasuki waktu kecederaan. Sebelum kita nak tutup sesi ni, perlu juga kita ucapkan tahniah kepada negara-negara jiran kita kerana melepasi peringkat kumpulan dan masuk ke pusingan 16 terbaik. Thailand akan berjumpa Uzbekistan dan Indonesia akan berjumpa Australia. Indonesia tamatkan saingan di tempat ketiga kan. Jadi Indonesia merupakan pasukan terakhir yang layak ke pusingan 16 terbaik. So tahniah Indonesia. Aku tak tahu orang lain tetapi aku menyokong timnas kamu. Dan kamu boleh periksa tweet-tweet aku di X. Aku memang menyokong. So aku sangat-sangat harapkan Indonesia boleh pergi jauh sebab mereka dibarisi pemain-pemain muda Thailand kita tahulah walaupun datang lambat, preparation nampak macam cacah marbah, tetapi muncul naib juara kumpulan. So tahniah sekali lagi. Kami akan ikuti perkembangan kedua-dua pasukan ini dalam saingan Piala Asia. So, memandangkan kita dah masuk ke pusingan 16 terbaik ni, short and sweet Jang, siapa calon juara kau untuk Piala Asia kali ni? Qatar. Kenapa? Sebab kau pakai baju Qatar? Sebagai tuan rumah dia ada advantage. Aku rasalah. Dan aku rasa dia top kan. Dia top, ya. Aku rasa Qatar lah. Senang pilihan aku. Aku nak fikir banyak-banyak pun susah. Jack? Rasanya Jepun. Sebab edisi lepas Qatar menang kan. So mungkin edisi ni dia nak reclaim back the title and to be the real king of Asia maybe. Mungkin. Jadi aku akan memilih Indonesia. Indonesia akan mendunia. Ni bukan troll Ni aku betul-betul yakin sebab dengan player-player muda yang korang ada, dan kalau bukan tahun ni mungkin dalam masa-masa terdekat lah sebab sangat-sangat best lah korang punya player-player. Jadi itu saja kot masa yang kita ada. So sekali lagi terima kasih kepada Umangai Studio, Umangai Cafe memberikan
tempat ni untuk kita buat podcast. Mungkin ada lagi tak perlawanan di Jambox lepas ni? Dikatakan melawan Oman away dia mungkin akan buat. Mungkin lah aku kena tanya Gamebox. Okay, so nanti kita akan maklumkan lah. Jadi terima kasih kepada yang menonton. Ni dah episod 3 Bulan Mac. bulan Mac. Perlawanan Oman tu bukan bulan ni. Sekarang episod ni bulan Mac, bukan. Jadi terima kasih kepada yang menyokong, menonton, mendengar. Jangan lupa subscribe, follow Ultrajang di semua akaun, semua platform media sosial. Follow podcast Bola Sepak Bermarwah di Spotify. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.